Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menumpukan perbincangan kepada soalan 4 untuk kertas 2 iaitu Bahasa Melayu Standard. Jadi, apakah konsep soalan Bahasa Melayu Standard? Ialah apabila kita perlu menukarkan satu teks yang ditulis, yang diambil daripada Bahasa Melayu Klasik dan ditukar kepada bahasa Melayu standard iaitu bahasa Melayu yang lebih mudah untuk difahami. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan markah untuk soalan ini? Markah kebiasaannya akan diberikan di bahagian ini ialah 6. Bagaimana kita nak dapat sekurang-kurangnya 3 atau 4? Okey. Tapi cikgu tunjukkan juga kaedah untuk mendapat markah yang baik, tapi cikgu target dekat sini kalau dapat 3 dan 4 pun dah okey sebab tak semua orang dapat kuasai bahagian ini. Tapi cikgu bagi juga satu teknik bagaimana kita nak memudahkan diri kita untuk sekurang-kurangnya mendapat markah 4 atau 3. Okey, baik. Jadi ada 4 perkara yang kita perlu kuasai, iaitu tengok kat sebelah sini, iaitu kekal, gugur, susun dan tukar. Jadi cikgu dah letakkan dia punya keutamaan. Apa yang kita perlu utamakan adalah kekal. Ingat, satu perkara yang kita perlu sedar bahawa tak semua perkataan perlu ditukar. Tak semua perkataan perlu ditukar dalam sesuatu teks bahasa Melayu klasik. Banyak sebenarnya yang dikekalkan sebenarnya. Jadi apa yang kita perlu kekalkan ialah nama orang, nama tempat, nama jawatan, struktur ayat itu sendiri. Seandainya kalau ayat itu 3 ayat, kita perlu jadikan dia 3 ayat juga. Kalau ayat tu ada ayat dialog, kita boleh ada ayat dialog. Kita tak boleh pindahkan jadi macam cakap ajuk macam cakap pindah ataupun cakap pindah pada cakap ajuk. Kita tak boleh buat keadaan macam tu. Dan paling penting kalau ada istilah istana kita tak boleh tukar. Contohnya bersantap, bersembah. Itu ialah bahasa istana kerana bahasa istilah istana ni sememangnya merupakan bahasa Melayu standard juga. Okey, kita tak perlu tukar benda tu. Okey, tak boleh kalau gering tukar kepada sakit. Tak boleh sebab memang raja, sultan memang kena gering. Tak boleh cakap sultan tu sakit. Sebab memang khas untuk raja apabila kita mengatakan perkataan istilah istana itu sendiri. Jadi tak perlu tukar benda tu. Okey. Kemudian kita perlu gugur. Apa yang kita perlu gugur? Ini yang kedua. Tahap yang kedua kita perlu buat ialah gugur. Kita kena gugur maka. Maka ni cikgu bintangkan sebab ada cara dia untuk gugurkan dia. Pun, itu, demikian atau penanda wacana yang bersifat lewah. Sebab orang dulu-dulu ni banyak perkataan-perkataan dia boleh masukkan. Jadi banyak perkataan yang membawa maksud yang sama sama ada perkataan di depan atau di belakang perkataan tersebut. Terutamanya dari aspek permulaan ayat itu sendiri. Jadi kita boleh gugurkan dan kita boleh ringkaskan. Yang terakhir, yang ketiga adalah susun atau mendahulukan subjek. Cikgu akan tunjukkan macam mana kita buat. Dan yang ini yang untuk dapat markah tinggi ialah kita perlu tukar. Sekurang-kurangnya kena tukar satu atau dua perkataan untuk dapat markah yang baik dalam bahagian ini. Tak boleh semuanya kekal, semuanya gugur, semua susun, kemudian tak mau buat apa-apa. Tak boleh, kena ada tukar juga sekurang-kurangnya satu untuk dapat markah di sini. Okey? Baik. Untuk lebih faham, jom kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, maka ibunya pun menangis seraya berkata, "Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulu Balang Ratu Melaka." Jadi cikgu akan buat pembahagian dulu. Pertama sekali, apabila kita dapat soalan macam ni, kita perlu kira berapa ayat yang digunakan kat sini. Kalau kita tengok kat sini, secara amnya nampak macam satu, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ada 3 ayat yang digabungkan. Itu setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu satu, maka ibunya pun menangis satu, seraya berkata, "Hai anakku, bapamu sudah mati diulih oleh seorang Melayu bernama Laksmana Ratu Melaka" pun satu. So, ada 3 bahagian dekat situ. Jadi, cikgu nak pecahkan 3 bahagian ni, selesaikan satu persatu sebelum menjadi satu ayat yang lengkap sebagaimana yang dibuat dekat sini. Okey, dekat sini apa yang kita perlu kekalkan semestinya nama Laksmana Hulu Balang Ratu Melaka tak boleh tukar. Seorang Melayu tak boleh tukar sebab kita tak boleh tukar pada seorang India atau seorang Cina, tak boleh tukar. Okey, ibu tak boleh tukar, anak tak boleh tukar. Ini ialah perkataan-perkataan yang memang kita tak boleh tukar sebab itu ialah panggilan atau memang keadaannya memang macam tu. Okey, kita bahagikan kepada macam ni. Setelah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, maka ibunya pun menangis seraya berkata, "Hai anakku, yang bapamu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulu Balang Ratu Melaka." Jadi kita tengok satu persatu dulu. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya demikian itu, jadi kita tengok dekat sini. Siapa subjek? Ibu. Jadi kita untuk lebih faham, kita letak ibu tu pada ayat paling depan. Ibu. Apa ibu buat? Ibu mendengar kata anaknya. Itu yang kita kena terangkan. Dalam bahasa Melayu standard, kita mesti mendahulukan subjek. Jadi ini akan memudahkan murid untuk buat pengalihan daripada bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard.
Okey, jangan tengok pada setelah sudah. Apa maksud setelah sudah? Ibunya mendengar. Apa maksud ibunya mendengar? Tak payah macam tu. Kita tetapkan dulu. Siapa subjek? Ibunya. Ibunya subjek. Okey, baik. Anaknya demikian itu. Okey. Jadi, apa yang kita perlu kekalkan? Ibunya. Apa yang kita gugurkan? Kita gugurkan penanda wacana setelah sudah. Okey, tapi setelah sudah ni jangan gugurkan. Dia dua cara. Satu gugurkan, satu kita murnikan. Macam mana kita nak murnikan setelah sudah? Sebab dia bersifat masa. Jadi kalau kita gugurkan, masa tu dia hilang. Contohnya kalau cikgu cakap macam ni. Ibunya mendengar anaknya berkata. Habis. Jadi konsep setelah sudah tu, maksudnya perkataan setelah sudah tu kita dah terlampau ringkaskan, kita gugurkan, konsep masa tu hilang langsung. Perkara setelah sudah tu. Jadi kita kena buat macam mana? Kita kena buat macam ni. Buang sudah saja. Setelah ibunya mendengar kata-kata anaknya, demikian itu kita buang. Masuk cikgu dekat sini, memang cikgu cakap penanda wacana boleh dibuang, tapi ada dua cara. Dia boleh dibuang terus ataupun dia boleh dikekalkan atau dimurnikan. Macam mana kita murnikan? Kenapa cikgu perlu kekalkan setelah? Sebab kalau kita buang setelah sudah, konsep masa tu hilang. Tapi kalau ia tak melibatkan konsep masa, nanti cikgu tunjuk. Nanti dia tidak melibatkan konsep masa, kita boleh gugurkan. Ada nanti cikgu akan tunjukkan penanda wacana yang tidak menunjukkan konsep masa. Tapi kalau penanda wacana tu menunjukkan konsep masa, kita perlu kekalkan. Sebab kalau tak, kita mencerita jadi lain. Contoh setelah sudah. Kita gugurkan setelah sudah sebab penanda wacana. Jadi tak boleh. Sebab nanti konsep masa tu hilang. Jadi kita kekalkan setelah. Sudah tu kita buang. Gugur. Sudah kita gugur. Ibunya kita kekal. Kita susun semula. Kemudian kita tukar. Ada kita tukar dekat sini? Tak ada perkataan kita tukar. Kita cuma lakukan 3 perkara. Kita kekalkan ibu. Kita gugurkan sudah. Dan kita susun balik ibu untuk berada di depan. Jadi setelah ibunya mendengar kata-kata anaknya, okey. Maka ibunya pun menangis seraya berkata. Dekat sini ada perkataan maka. Adakah maka dianggap sebagai penanda wacana boleh gugur? Baiklah, untuk maka kita kena dengar betul-betul. Kalau maka berada selepas titik, kita boleh gugurkan maka. Sebab maka tidak membawa konsep masa. Macam setelah sudah. Setelah sudah membawa konsep masa. Tapi maka tidak membawa konsep masa. Jadi boleh gugur. Kalau berada selepas titik. Namun, maka yang berada dalam teks kita ini ialah maka yang berada selepas koma. Kita tengok atas tu demikian itu koma, kemudian maka. Bila maka berada selepas titik, kita gugurkan kerana tidak ada konsep masa dekat situ. Tapi kalau lepas koma, dia tak bawa apa-apa. Lepas koma, tak boleh gugur. Kita kena tukar. Kita tukar kepada lalu. Kalau maka selepas titik, boleh gugur. Tapi kalau maka selepas koma, tukar kepada lalu. Ibunya pun menangis seraya berkata. Jadi siapa subjek? Ibunya. Kebetulan pula ibunya memang berada di depan. Jadi selesai. Ingat, lepas dia kita gugur, kita tetapkan subjek. Apa yang kita kena kekal? Ibu. Apa yang kita kena gugur? Maka. Bukan maka. Maka tu kita tukar. Apa yang kita kena buat susun? Ibunya berada di depan. Sebab ibunya subjek. Jadi dia akan jadi macam ni. Lalu, maka tu jadi lalu. Ibunya menangis sambil berkata. Seraya tu sambil lah. Tapi seandainya murid, cikgu saya tak tahulah seraya tu apa cikgu. Adakah saya perlu tukar juga seandainya kita tak tahu? Ataupun saya boleh kekalkan? Sebaik-baiknya kekalkan. Apa perkataan-perkataan yang kamu tak tahu. Tapi janganlah semua kamu kekalkan. Kalau kamu semua kekalkan, kamu tak ada usaha untuk mendapat markah. Ingat, ini ialah markah berdasarkan impression. Pentafsiran sejauh mana kamu dapat memahami cerita dan dapat memahamkan cerita tersebut kepada pemeriksa. Okey, jadi kamu tak bolehlah tak mau tukar apa langsung. Tapi kamu dah tukar dah, maka kepada lalu kamu dah tukar satu. Cuma seraya kamu tak tahu. Jadi kamu lebih baik kamu kekalkan seraya. Tapi untuk kali ini kamu perlu tahu bahawa seraya itu ialah sambil. Okey, lalu ibunya subjek memang kena depan lah. Lalu ibunya menangis sambil berkata. Janganlah cakap cikgu cakap subjek kena depan. Tapi ibunya kenapa selepas lalu? Janganlah macam tu. Kalau kita letak ibunya kat depan, jadi lagi pelik. Ibunya lalu menangis. Pelik kan? Dia kena lalu. Ibunya menangis sambil berkata. Okey, selesai. Baik. Untuk yang seterusnya. Ayat seterusnya ni, dia cakap, hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulubalang Ratu Melaka. Seperti biasa, apa yang kita perlu kekalkan? Anak kena kekalkan. Tak boleh cakap baby ke, tak boleh. Tadi baby ke, anak andaku ke, tak payah tukar. Kekalkan saja. Laksmana Hulubalang Ratu Melaka. Kekalkan. Seorang Melayu. Kekalkan. Sudah mati. Perkataan mati perlu
perlu jadi kepada meninggal ke cikgu, tak perlu. Sebab mati tu memang pun bahasa kita. Bahasa standard. Okey. Yang kedua. Okey. Yang kedua ialah gugur. Apa yang kita perlu gugurkan? Ada tak? Hai anakku, tak ada. Yang bapamu itu sudah mati, itu boleh buang. Saya ada perkataan itu, kita boleh buang. Dibunuh oleh seorang Melayu. Okey, itu kita buang dulu. Okey. Okey, itu kita buang yang pertama. Nanti kemudian lepas kita gugur, barulah kita susun. Apa? Siapa subjek dekat sini? Wahai anakku. Itu subjek memang kebetulan berada di depan. Wahai anakku. Jangan tukar berkata rasa dia. Ikut saja wahai anakku. Okey. Kemudian kita tukar. Apa kita kena tukar? Apa kena tukar dekat sini? Rasanya tak ada apa. Semuanya dalam bentuk yang elok. Tak ada perkataan yang kita perlu tukar pun. Jadi kita cuma perlu susun sahaja. Sebab semua perkataan ni perkataan-perkataan yang memang standard. Cumanya ada perkataan-perkataan yang tak penting seperti itu. Itu saja kita kena buang. Jadi, apa jadi? Kita buat macam ni. Wahai anakku, bapamu. Yang bapamu jadi bapamu saya. Bapamu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulubalang Merakap. Macam tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk buat satu soalan, sebenarnya masalah yang murid-murid selalu timbulkan ialah, saya tak tahu nak tukar dengan apa cikgu. Tapi sebenarnya yang ditukar tu tak banyak pun. Yang berlaku ialah susunan. Kita perlu susun semula supaya nampak cantik. Dan gugurkan perkataan-perkataan yang dianggap lewah. Lewah ni maksudnya tak perlu. Itu, yang bapamu tu macam tak perlu. Yang bapamu tu tak perlu. Bapamu terus je kalau dalam bahasa Melayu biasa standard. Okey. Jadi selesai untuk soalan pertama. Cikgu tak mau buat video yang panjang. Cikgu sediakan video kedua untuk soalan kedua untuk menambahkan pemahaman murid-murid berkaitan dengan bahasa Melayu standard. Baik, selesai untuk video yang pertama. Kita berhenti dulu. Terus lompat ke video yang kedua. Jangan lupa untuk tengok video kedua untuk lebih faham. Itu saja untuk video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemerlang bahasa Melayu standard dalam bahasa Melayu kertas 2 SPM.